أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا تنبيه بداوي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Mudah-mudahan alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kuliah tajwid kita insya-Allah, memperbetulkan bacaan kita, memperelokkan sebutan huruf kita. Mudah-mudahan Al-Quran itu kita dapat membacanya seperti mana Al-Quran itu dibaca dan seperti mana Al-Quran itu turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sampai surah berapa minggu dah. Itu PKP, betul PKP lagi dan sehari sekali kot PKP pula. Sampai sana kau tengok apa? Oh, sebelum ni Al-Lumazah. Al-Fil. Al-Fil. Al-Fil ni mereka duk cerita ada Tok Imam dia baca surah Al-Fil lah. Apa dah? Tahu cari? Al-Fil dah. Wailul pun sudah. Dia kita daripada awal ke daripada li ila fi Quraisy? Kan? Kita ambil daripada Wadduha tu kan? Jadi baca dah dalam tarakai ni kita li ila fi Quraisy. Quraisy. Baik, kita baca li ila fi Quraisy. Dulu saya duk ingat lagi waktu darjah 1, darjah 2 dulu. Ustazah ajak li ila fi Quraisyin. Banyak rupanya. Pada waktu tu banyak Quraisyin ila fi Quraisy. Baik, kita baca dululah. Jadi surah Quraisy. Jadi Al-Quran ini waktu penulisan, bila nak tulis Al-Quran itu dulu ni nak tulis Al-Quran dalam bentuk satu mushaf. Bila nak tulis macam tu, Sayyidina Osman kata dekat panel penulis Al-Quran, kalau ada khilaf perselisihan faham tentang nak tulis huruf ataupun kalimat tu macam mana, maka tengok. Jadi 2-3 boleh, 2-3 ni duk nak tulis ni dengan bahasa ataupun dengan lughat ni pun boleh, lughat ni pun boleh, maka kita utamakan lisanin bilisanin Quraisy disebut. Utamakan bahasa Quraisy jika terdapat perselisihan di antara penulis apa yang menulis mushaf ketika itu yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Jadi sebab Rasulullah orang Quraisy diturunkan dalam awal-awal kepada bangsa Quraisy waktu tu awal. Jadi kalau ada khilaf, sebab dalam Al-Quran dia bukan hanya ada bahasa Arab Quraisy,
Tapi dia ada Huzail, dia ada Hawazin dan sebagainya. Beberapa pelat orang tua pelat ataupun bahas beberapa sebutan lah. Dia ada lain macam kita lah, Terengganu dia nak blend sikit, masuk pergi Kelantan dia blend sikit, nak pergi ke Pahang masuk dia dapat blend sikit, kan? Pergi Johor blend pula. Lagu tu lah kita kata, walaupun bangsa Arab sendiri. Jadi lah ni pun kalau kita pergi Arab di Mesir dia macam lain bunyi dia, pergi Saudi macam lain. Jadi kita boleh kenal. Kalau kita duduk di Mekah, Masjidil Haram tu, kalau Arab tu main kat kita cakap, kita boleh kenal daripada percakapan dia, sama ada dia daripada Yaman, sama ada dia daripada Saudi, sama ada daripada Syria, sama ada daripada Mesir dan sebagainya. Jadi istimewa surah Quraisy, istimewa orang bangsa Quraisy, Nabi adalah bangsa Quraisy, dan ada satu surah untuk cerita pasal bangsa Quraisy. Jadi surah Quraisy. Jadi Quraisy ni adalah bangsa Arab. Baik, kita baca. Jadi kalau ikut tertib surah Quraisy ni ayat yang surah yang ke-106, dia ada 4 saja ayat. 4 saja ayat. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف mana slow ni, tak makan nasi ke kau nak? Takkan PKP suara tak nak keluar. Sambung. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Ada 4 ayat di situ. Jadi kita tengok bacaan dia. Jadi bismillah macam biasa. Kita baca dah hari tu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Dia kena beza, terutamanya di situ huruf ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Yang kedua matnya. Ada yang 2 harakat dibaca 2 harakat. Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang 2 harakat. Him. Him 4 harakat Him, dan 6 harakat boleh di situ. Sudah. Kemudian 3 penekanan tentang huruf yang ada di atasnya sabdu ataupun syaddah. Yang tu yang penting. Yang tu yang penting. Selesai. Lepas tu kita tak mahu tukar huruf. Yang kedua, kita nak jaga dia punya syaddah tu, baris. Yang ketiga, kita nak jaga mat dia tu. Yang lain tu biasa jarang kita buat salah. Kalau kita salah pun sikit-sikit masih dimaafkan. Baik. Kita pergi ke ayat yang pertama.
liila, liila, li, dua harakat, li. Huruf bila kita sebut li, baris kasrah lam tu maksudnya li ke belakang bibir kita, li, li. Huruf lam lidah diangkat naik atas, li, i pun sama juga, i, hamzah kat sini, i dua harakat, i. Di sini orang panggil apa ni? Mad badal. Mad badal. Pasal apa mad badal? Kita nak mudah kenal dah. Dia ada ya mati, sebelum tu dia ada hamzah. Nampak ada hamzah tu? Lam alif. Kan alif guna dia ada hamzah tu. Bawah lam alif tu. Ada hamzah. Jadi liila dua harakat. Qiraat Warsh, satu-satunya qiraat yang lain, ada qiraat yang kita sebutlah Warsh. Waw ra shin. Warsh. Dia boleh baca dengan 2, 4 dan 6. Dia baca qiraat ni kemah. Saja nak bagi habang lah, bagi kita tahu kan. Tahu sikit, mudah-mudah ya. Kan. Dia baca 6. Kalau 6 liila fi Quraisy, banyak. Boleh lah ikut mazhab dia apa? Ikut mazhab qiraat apa? Warsh. Warsh yang dibaca di belah Morocco, belah kota-kota. Di Mesir pun ada sikit-sikit dia baca. Di Mesir ada bangsa ataupun orang Arab di beberapa tempat di dunia yang dia baca dengan qiraat Warsh bin tadi yang kita liila fi Quraisy macam tu. Okey. Li'a dua harakat, kita dua harakat macam biasa. La fi ada alif kecil situ, alif saghir, alif kecil maknanya dua harakat. Liila la. Kemudian fi tak panjang, liila fi Quraisy, Quraisy. Ku dekat ni, ku dalam sikit, ku liila fi Quraisy. Ada 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Mat orang yang ni mad lin, 2 harakat Quraisy, kemudian 4 harakat Quraisy, 6 Quraisy. Macam tu. Roy bunyi lembut. Roy jangan kasar. Quraisy. Kasar jangan kasar. Quraisy. Disebut. Okey. Quraisy, liila fi Quraisy. Quraisy, ra tebal, roy. Tapi ada ya jadi maklin, ya jadi apa panggil apa, dia jadi lembut sebutan dia. Quraisy. Kalau ikut di situ, ra tu ra fathah, ra tebal lah. Tapi bila masuk ra ya, jadi dia maklin yang lembut lah, sebutan dia lembut. Quraisy, jangan bunyi kasar. Quraisy, lembut yang boleh. Baik, habis satu. Jadi 2 ila. Nampak? Ila hamzah tu alif, kemudian ada hamzah. Hamzah dia ada kasrah. Lepas hamzah kasrah dia ada, itu orang panggil ya kecil. I tu selepas alif tu, orang perhati tengok, dia tak buah ya besar, ya kecil ya. Tak apa. Ya kecil fungsi dia sama macam ya besar lah. Kalau kita baca i 2 harakat, ila. Jangan kita baca ila fihim, dia bilang ila fihim.
Macam tu. Nampak? Ha. Ilafihim la fihim la ilafihim fihim him ilafihim him fihim him kan him ilafihim him. Boleh? Balik berarti betul? Rih ra kasrah, ri nipis. Bila nipis mulut ke belakang, rih ilafihim rihlatash rih payah juga nak sebut no. Rih ra rih ha rih, kena jaga ra kasrah tu, jangan reh. Jangan reh motor boleh. Motor ni rih dengan reh rih payah no. Mana ada bahasa Melayu dulu ni? Kadang-kadang kita tersasul, tapi tersasul tu tak ada masalah lagi sekiranya masih di dalam yang dibolehkan. Lagu tu je kita nak kan, lagu tu je kita pasal kita nak ni, maknanya bacaan kita jangan sampai lari jauh terus. Ialah kadang-kadang orang kan macam-macam, memang dia tak boleh sebut kan? Memang dia bacaan dia memang tak rani lah, duduk usaha tapi duduk tak tu kan, buat apa nak kan. Baik, kemudian rihlata rihla lata latashita tashi rihlatashita rihlatashita shita. Rihlatashita shi belakang huruf shin, huruf kasrah bud, nampak juga bibir mulut kita ke belakang. Rihlatashi shi rihlatashita shita. Dia ada tafashi ada sikit macam tu, dia tafashi huruf shin. Apa yang menarik tu, tengok tu nak kata Ustaz apa nama Ustaz Khairul Zahar tu dia segak sangat, tak segak lagi, saya segak lagi pasal ya. Kau tak boleh tak boleh. Tak apa, habis dia happy Ustaz buat dia buat kita tengok ni. Habis kita habis. Tak boleh kita cerita, tak boleh lah, nak buat apa mana kan. Beli tukar lain, boli lain, orang kata boli lain. Saya mula-mula dengar kawan kata tu Ustaz semua boli lain, motor dia rosak. Betul nak buat apa mana? Boli lain. Dia kata kena boh lilin lagu mana apa jadi elok orangnya beli lain mampus, dia kata beli lain, dia kata boli lain ni jenis orang payah rawa no pendang masuk geng ulu masuk dalam tu cakap aku tu datang apa beli lain. Baik.
Rihlatash syita'i 4 harakat ataupun 5 harakat. Tariq Syatibi, kita Hafs Asim 4 harakat lebih kurang tu, 4 harakat dan 5 harakat. Ialah kita ni sebenarnya tidak ada penentuan yang khusus ataupun tetap tentang kiraan harakat. Kan? Sebelum ni kok bisa kita dengar guna apa? Guna jari. Sama ada perut jari ataupun jari itu sendiri. Rihlatash syita' ataupun rihlatash syita'. Lagu tu lah lebih kurang. Tapi kalau ni ikut, tidak ada pada zaman dulu, zaman Rasulullah sendiri tidak ada diajar macam tu. Yang ada pada zaman ulama yang ke belakang ni juga, daripada Turki ke manakah saya teringat baru ni kita bincang, kita muzakarah daripada situ untuk memudahkan kita tak tahu nak kira lagu benar. Tapi sebenarnya panjang pendek ni dia ikut kita punya level bacaan kita ataupun kelajuan bacaan kita. Faham tak kelajuan bacaan kita? Kalau dia baca cepat, maka hak yang panjang tu pun kalau ikut kita baca biasa dia panjang ni, tapi kalau kita baca cepat dia jadi pendek panjang ni ya. Pasal kecepatan itu memendekkan. Lagu tu lah lebih kurang kan. Macam ni lah orang bagi perumpamaan. Kalau lari 100 meter, dia lari pelan-pelan lah, jadi lambat dah dia sampai. Tapi kalau dia lari cepat dah dia sampai. Masa pun hak mananya lari lambat sikit tu, lambat lah. 10 saat hak lambat tu. Tapi kalau dia cepat 5 saat ke contohnya, dia jadi macam tu lah. Jadi kalau kata cepat, contohnya ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Nampak macam 2 harakat. 2 harakat nampak macam 2 harakat kalau kita baca lambat ataupun kita baca dengan tartil ataupun kita baca murattal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tu lain Tapi kalau baca cepat dia lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang yang baca cepat tadi tak sama panjang lah hak yang kita sebut ni dengan hak yang baca murattal ataupun dengan tartil tadi ni. Dia ikut. Jadi susah kita nak ni. Tapi orang yang mahir, orang yang dia mengaji, dia boleh agak dia boleh faham lah. Macam tu lah. Jangan bagi tak nampak tadung langsung. Itu je lah. Baik. Tak apa kita pergi yang tu. Itu asasnya dia begitulah kan. Dia untuk memberi kemudahan. Antara cara yang paling mudah setakat ni yang kita sendiri pun kita guna apa? Gerakan tangan. Kalau kita guna baca cepat, baca lambat, jadi lambatlah gerakan tangan. Waktu kita panjang tu rihlatash syita'i was, macam tu. Tapi kalau kita baca cepat dengan hadar, rihlatash syita', cepat dia jadi cepatlah. Macam tu. Jadi ukuran dia macam tu. Kalau tidak, taklah jadi macam di Masjid Zahir. Berapa tahun dulu saya ikut malam ke-27 tak silap Ustaz Muhammad Musa. Kalau malam lelah tu dia yang akan ambil. Dia naik Johan kebangsaan hafazat punya. Dulu ni dia baca satu malam 20 rakaat tu dengan baca cepat, dengan baca sambung daripada juzuk ke berapa sampai khatam terus. Daripada juzuk 26 ke 27. 3-4 juzuk lebih kurang dibaca untuk 20 rakaat. Tapi kita tak rasa sebab cepat dengan sedap, dengan panjang pun tak panjang lah. Macam hak kita rihlatash syita'i was-saif lagu tu lah. Tapi kenalah dengan bacaan cepat je tu. Baik. Rihlatash syita'i ta ya kan kita Melayu rihlatash syita'i rihlatash syita'i was-saif
was was-saif, saif, saif. Tu mad apa? Mad lin. Was-saif, was-saif, saif. Jangan saif, jangan dia jadi baca selembut yang mungkin. Was-saif, was-saif, sai, sai, gitu ya bunyi. Sai, saif, saif. Fa, huruf fa, huruf hamas. Jadi gigi kita depan kena di perut, bibir bawah. Saif, berhenti punya tu saif, saif. Baik. Asyita musim sejuk, was-saif musim panas. Baik, kemudian falyabudu. Falyabudu. Baik, macam nak dekat isyak dah ni. Falyabudu. Fal macam tu. Jangan pal pun salah. Fal dia fal 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 falya falya ya ya ain falya falya ya sampai tengah ain. Falyabudu ya ya. Jangan ya pun tak boleh tak. Itu jadi lebih kurang. Falyabudu budu. Mulut kita nampak meluncur sikit sebab dia dhammah. Budu. Orang Kelantan baca ni dia tak tahan mesti teringat budu. Tak boleh orang mereka baca Fatihah apa tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, balik kena budu tu. Tak tahu, tanya orang Kelantan tengok guna waktu mayang teringat budu. Falyabudu. Tapi kena kat mereka kalau kita daripada buat lawak kan, hampa makanan hampa mana ada sebutlah Quran kan. Kami makanan kami bodoh di Kelantan penuh dalam Quran. Falyabudu iyyaka na'budu kan, alla ta'budu. Macam bodoh saja boleh. Pelekeh orang pelekeh orang yang Terengganu, pelekeh yang Melaka kan, cencaluk lagi tak ada. Apa dia kata? Main Kedah yang Asam lagi kena kerewa. Saya dulu masa mengajar Mata Mahmud, saya ada seorang bahasa Inggeris. Ustaz kalau kena beli kereta, Ustaz beli kereta wajah. Pasal apa pula dah? Siapa nak beli kereta wajah? Pasal wajah ada dalam Quran. Wajah amin aqsal Madinah tu dia kata mampu hidikah lagu tu. Tanya sampai lah. Tapi benda-benda gitu tu maknanya adalah kebaikan dia tu, bukanlah kita nak main benda kan. Cuma kadang-kadang tu benda-benda yang macam tu kita ingatlah wajah amin aqsal Madinah dalam surah Yasin kan. Dan datang seorang lelaki daripada hujung kota wajah min aqsal Madinah terjuli yas'a. Baik, Habibun Najjar cerita dalam surah Yasin. Baik, falyabudu falyabudu rabba ra tebal, ba dia istifal lipis, rabba. falyabudu rabbaha ha falyabudu rabbaha kat sini ha kat sini dia dekat dengan dada. Jadi ha bila kita sebut ha
Dada kita pun rasa macam di sini kita ada rasa macam orang getaran sebab dia punya dia punya udara dia tu tak lepas keluar. Dia bukan tak lepas keluar, maksudnya dia tersekat lagi lah, berhimpun dekat inilah rabbaha ha, kita boleh rasa rabbaha zal huruf zal رب هذا البيت بيت 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 بيت. Mana huruf ta belakang gigi depan atas, belakang gigi atas depan. Ta saya angkat lidah ta, belakang gigi ta. Dia sama huruf ta, cuma ta tekanan dia kuat. Dia ada beberapa sifat yang lain lagi. Ta, ta dengan satu lagi dal. Semua belakang ni. 3 huruf. Okey. Bait. Jadi kalau huruf ta ni juga dia sini hukum dia mad lin satu. Yang kedua huruf ta dia ada sifat mahmus. Maknanya dia ada macam khafa ataupun angin yang tersembunyi kurang tu, ya, bait yang kita sendiri je yang dengar, orang dia tak dengar kuat. Sampai satu masjid, kalau kita baca, kalau nak dengar sikit pun orang sebelah dengan kita sahaja. Rabb hadzal bait dia sikit saja huruf ta, baik. Cuma saya selalu dengar sekolah rendah selalu kadang menengah pada makcik bait. Salah, bait. Bisa dengar tak? Rabb hadzal bait. Bisa dengar ke budak-budak kita? Budak Jacob, budak sekolah rendah lah. Dia belajar daripada bawah dengan ustazah di ustazah di sekolah, ustazah apa ya? Ustazah kadang-kadang ustazah kampung, kadang-kadang mak ada yang mengajar tu tak tepat. Bait, kalau nak bait tu nak pi ke huruf jim. Dia dah pi huruf jim. Sebab ta di depan, bait. Huruf jim di tengah lidah, angkat di langit atas kat tengah. Bait. Selalu dengar. Baik. Rabb hadzal bait macam tu. Jangan bait. Salah. Okey. Dia lari pi ke makhraj huruf jim. Ada huruf ta sikit tu, tapi dia nak lari pi jim. Dia kita letak di makhraj huruf yang kita sebut tadi ni, huruf ta di belakang gigi depan atas. Kita letak situ pun insya-Allah dia tak akan pi ke huruf jim, bait ini. Jaga yang tu je. Jadi kalau kita belajar budak-budak ustaz di belakang tu, ngomong letak huruf ta di sini. Bait ini. Buat latihan jumpa belakang gigi dia tu. Jadi baru nak betul tu orang susah depa duk biasa baca lagu tu. Mai kita tak apalah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, alladhi alladhi baru ni dalam huruf kami bincang huruf a, sebut macam mana huruf a boleh berbincang. Bukan kata betul-betul detail mendalam huruf a dibincang huruf macam mana, baca ataupun saya tak ikuti macam tu. Tak ada nak ikuti, dan kita pun tak mau, bukan nak mau detail, tapi saya tak mau nak mendetail sangat, benda mendalam sangat benda tu. Sebab ada benda lagi yang bagi kita perlu untuk kita tengok lagi. Jadi siapa yang betul-betul nak membidangi silakan, nak betul-betul pakar
sila kawan-kawan saya yang memang bidang. Kalau ikut kita, kami memang bidang tu lah, nak sebutan buat tu. Sebab kadang-kadang para ulama qurra ataupun ulama-ulama syekh qari baca Quran ni, hak guru-guru Al-Quran ni bukan hak yang hak kecil-kecil hak besar-besar hak syekh-syekh besar Syekh Quraim Rajih contohnya Syria. Syekh Suwaid di mana, ada di Morocco, ada di Mesir. Semua tu kadang-kadang pun depa ada beberapa perkataan yang mungkin ada kelainan sikit. Di sini kami baca gini, di sini dia baca lain sikit, kau ni baca lain sikit. Itu biasa. Tapi dalam hadis sebut kita akan dengar macam ilmu fiqh pun macam, fiqh pun macam-macam. Kita ulama, bukan ulama kecil-kecil, hak besar. Hak ni pendapat macam ni, hak ni ada berbeza ni pendapat. Ulama dulu pun macam tu lah. Apa pun jangan sampai dia menimbulkan, kita panggil perkelahian yang menyebabkan permusuhan dan juga teruk jadi pakat nak kelai, nak jadi bunuh, masa muka dan sebagainya. Benda-benda yang kecil-kecil, benda-benda yang sepatutnya kita tak boleh nak bergaduh. Kalau aku tengah hang ni okey sudah, hampi hang cara kita lagi mana dia tak melibatkan benda-benda yang akidah, benda-benda yang besar lah. Akidah pun sama juga akidah pun kan. Tok Guru ni kata perkata, Tok Guru ni kata berkata-kata, jenuh. Badan bahasa Melayu kalau betul tak ada perkata. Yang ni kata, mai hak ni pula dua-dua tak apa, boleh berkata-kata, boleh perkata pun boleh. Jadi itu benda-benda yang begitu tak payahlah nak sampai kita mengkafirkan ataupun menyebabkan kawan yang rosak akidah dan sebagainya, benda-benda begitu. Samalah dalam bacaan Quran dia begitu. Kalau dia tak aku macam ni, lepas tu payah masalah ni kadang. Zaman Nabi pun ada kawan ni baca macam ni, kawan ni baca macam ni. Pi kat Nabi lah kali, masa tu Nabi ada tak apalah, pi menghadap Nabi, ya Rasulullah dia baca macam ni. Yang aku tahu baca macam ni. Rasulullah kata, kila dua-dua betul. Dua-dua betul. Jadi kita nak memudahkan. Baik, kata macam tu je lah. Ini nak kita nak bagi tahu. Dalam bacaan Quran pun kadang-kadang ada syekh ni dia pendapat dia begini dan dia sangat mempertahankan pendapat dia. Ada syekh ni begini, dia mempertahankan pendapat dia sampai dia kata dia menyalahkan terus syekh-syekh tu biasa yang tu benda macam tu. Jadi kita yang hak awal ni kita berasa macam okey, hak guru ni ikutlah. Baik. Apabila terdapat pertengkaran dah jadi teruk, jadi serius, maka kita bangkitlah tangan kita, libatkan diri daripada pertengkaran tersebut. Boleh nak berbincang tetapi biarlah ilmiah, suasana harmoni, tak ada masalah. Baik. Faham tak saya cerita ni? Faham ke? Faham okey. Ayo cerita aku buat cerita. Serius lah pasal apa? Orang kelai, orang saya kita duduk tantu. Duk tengok depa beli. Yang bab Quran ni pun kadang benda kecil-kecil sikit-sikit. Dah dia baca tak apa. Lepas tu saya malas sangat nak betul-betul nak detail. Sampai kita salahkan kawan ni. Jadi kadang duk tengok tu dia, kita tak masuk campur. Saya di bidang tu betul samalah dalam fiqh pun dia dalam bidang bahasa lughah pun macam itulah lebih kurang. Tak mana pun ada. Baik, jadi kita nak lapang dada, jadi meraihkan pandangan sesama kita kan. Lagi tak menyebabkan pertengkaran, perselisihan, permusuhan, tak apa. Okey, baru ni pun saya bercakap benda-benda begini memang kita nak kena cakap selalu, sebab kadang-kadang kita lalu tu yang jadi tu pasal apa? Pasal kita mengaji sikit, kita tak tahu ada lagi rupanya macam ni. Baik. Habis ni baca ya. Baik, kemudian allazi at'amahum. Allazi zi dua harakat, 4 harakat ataupun 5 harakat kita baca. Ada orang baca 2 harakat, ada baca 6 harakat. Ini jangan heran kalau kita dengar Quran dalam YouTube contohnya ataupun bacaan di mana-mana dia baca dengan pendek biasa 2 harakat. Kita baca 4 ataupun 5.
ikut Tariq Syatibi, dia ada lebih tepat lagi. Tak apa, itu kita tak niat. Kalau kata nak halusi, saya pun tak halusi sangat. Bukan tak boleh, tapi masalah macam tu lah kata. Tak mau nak ni sangat. Jadi ada, kalau kita dengar macam dua, itu dia mengikut cara yang lain. Janganlah kita sampai kata ni tak boleh ni. Dua ni bukan cara kita ni. Hingat meletak sejam. Pasal lagi dua rakaat. Baik. Alladhi at'amahum. Kita 45 kan. Lebih kurang lah kita kata alladhi at'ama. At'ama. Alqa. Huruf ta sama dengan huruf ta tadi. Ta ad alqa. Jadi alqa. Ta, huruf ta paling kuat dia punya tekanan dia di antara tiga adik-beradik. Jadi huruf ta, huruf dal, huruf ta. Tiga orang adik-beradik. Huruf ta abang paling kuat. Bunyi dia ada huruf, dia ada sifat itbaq, dia ada sifat qalqalah dan sebagainya. Alqa. Allazi alqa'amahum. Alqa. Macam tu. Alqa. Ada ta belakang tu. Alqa. Macam huruf ta tu nak pergi ke huruf fathah. Alqa. Allazi alqa'amahum. 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 Amahum. Amahum. Alqa'amahum. Alqa'amahum min hum dengung hum min ju'. Biasanya kita berhenti, tak apalah, boleh kata berhentilah, senang. Min ju'. Belakang ju'. Kalau sambung min ju'in min ju'in wa tu huruf mad badal. Macam mana kita nak kenal mad badal? Huruf alif di sini, huruf alif, kemudian sebelumnya huruf hamzah. Ada awal tadi kita jumpa huruf ya, sebelumnya huruf hamzah. Hamzah tu baris kasrah. Yang ni alif, hamzah sebelum dia ada fathah. Fathah. Tu kita nak kenal huruf mad badal. Jadi wa amanahum hum min khauf. Hum min izhar min, sebut betul min kan, dia tak dia min, dia terjadi min sebut betul ya. Min khauf pasal apa khauf? Pasal apa mula nak muncul huruf waw. Huruf waw hujung dia jadi macam tu. Khauf. Tapi bila fa belakang, dia ni juga mesti ni gigi ni kena di sini. Khauf wa amanahum min khauf. Khauf. Khauf dia mad lin tadi. Okey, jadi tu kita baca daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Jangan kuat sangat. Wah, itu lori itu. Itu bagi apa nama black lori tu, angin dahsyat tu. Kancil pun tadi potong saya, kancil turbo.
Wah tu dia kata tu. Kemas. Dia sikit ya. Okey, kemudian bait macam tu je Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf. Okey, selesai. Tapi huruf fa, huruf ta dia sama, dia huruf hamas. Kalau kita tengok huruf yang kita panggil apa, ada macam dia angin tu kita sebut, ada sebut angin lah kan. Apa istilah dah dia. Tapi dia huruf fa dia agak lebih kuat daripada huruf ta. Bait kita sikit, huruf fa khauf dia lebih sikit, dia punya bunyi apa nama, nampak angin yang kita dengar, boleh dengar huruf hamas dia tu. Hamas dia agak kuat daripada huruf ta. Dia ada orang panggil apa, darjat di antara huruf hamas. Baik, selesai huruf surah Quraisy. Surah Quraisy khas untuk bangsa Quraisy, tetapi untuk semua kita lah. Bila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keluasan rezeki, dapat bagi keamanan, Allah Taala beri kepada kita macam-macam daripada nikmat dia, maka falyabudu rabbaha dzal bait. Kalau ikut di sini orang Quraisy ni depa berniaga lah apa semua, tak apalah, depa pergi ke Syam, depa pergi ke Yaman dan sebagainya. Jadi bila Allah Taala bagi nikmat macam-macam, tak kira lah semua sekali, maka hendaklah mereka beribadat kepada Tuhan hadzal bait, iaitu Baitul Haram ataupun Makkah Al-Mukarramah, yang beri makan, yang menyebabkan kita tidak lapar, yang kita rasa aman, tidak ada ketakutan. Itu semua adalah nikmat daripada Tuhan Rabbul Alamin. Macam kita hari ini, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala. Kenapa kita tidak menggandakan ibadat kita? Kan? Ada orang yang sedih tengok di Sabah, di Selangor lah ni kena PKPB kan. Kita ni alhamdulillah duduk dalam tu je, tapi kok mana pun kena jaga. Wallahu alam. Takat itu sahaja kita pada malam ini. Masuk lajak lebih dekat tak? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Allahumma arhamna bil Quran ramai. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله